Okey, ni dia. Ni apa name tag saya pakai masa saya pergi buat haji. Ni pada 7 tahun lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama lagi menikmati kurniaan daripada Allah. Kita dapat hidup kat dunia ni kerana Allah Subhanahu taala memberi kita kelapangan waktu, kesihatan, kenikmatan yang kita kecapi sampai sekarang ni. Okey, untuk pengetahuan anda semua, video yang saya buat ni saya berada di Tarim, Yaman. Hadramaut, Tarim, Yaman, Hadramaut. Saya masih belajar di Tarim, Hadramaut, dan sedikit untuk perkongsian ilmu ataupun perkongsian ilmiah yang untuk memperingati diri saya juga dan pada anda yang melihat video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan InsyaAllah, mudah-mudahan video ni menjadi video yang bermanfaat. Straight to the point. Bagaimanakah cara bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Video yang saya akan buat ni adalah mengenai bagaimanakah cara bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak mulakan perkongsian ni, sukalah saya nak bersolawat selama 10 kali, dan pada anda semua, kita jangan sentiasalah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, sebab apa saya bermulakan dengan solawat dulu? Sebab kita ni bukan manusia yang maksum, dan bukan maksum ni bermaksud apa? Maksum ni bermaksud terpelihara kita ni daripada maksiat. Kita bukan nabi, kita tak terlepas daripada melakukan maksiat. Jadi kalau seandainya kita lupa sesuatu, kita kena solawat. InsyaAllah dengan solawat, keberkatan solawat tu, kita akan mengingatkan sesuatu. Contohnya kita teringat barang-barang kita hilang, kita akan kena ucapkan solawat pada baginda Nabi SAW. Kerana baginda Nabi SAW yang akan menyelamatkan kita, memberi syafaat kepada kita di akhir akhirat. Orang yang bertanggungjawab pada kita ni, yang akan selamatkan kita. Memanglah dari sudut Allah akan selamat, tapi yang memberi syafaat baginda Rasulullah. Jadi kalau kepada baginda Rasulullah, kita sentiasa kena selawat ke dia, kepada baginda. Sebab orang bagi pertolongan kepada kita. Contoh, anda ada seorang tu beri pertolongan. Jadi adakah anda nak biarkan kita, kalau kita tak mau bagi cendera hati kat dia kan, kita tak mau balas pertolongan dia kan. Contoh, kita ada masalah RM10,000 Malaysia, kita contoh. Lepas tu tiba-tiba ada kawan tu, tak apa, jangan risau, aku akan tolong kamu untuk membayarkan RM10,000 Malaysia tuan. Lepas tu kita takankah kita ni nak tak balas budi dia? Kalau jumpa kat mana mesti kita angkat tangan kan. Cara kita balas budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena banyakkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahsia solawat ni sangat banyak ulama-ulama menuliskan rahsia solawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tak layak buat saya untuk bercakap tentang seorang figura hebat, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam orang yang paling popular dalam malam ni ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ada satu buku dikarang oleh seorang Mak Saleh, mengatakan bahawa Rasulullah lah orang yang paling popular kali. Dia tulis dalam tu macam Wikipedia, paling popular kali dalam orang paling banyak sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah anda semua bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wujud, ada
Dan bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, iaitu semua orang tahu, iaitu di Madinah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan sentiasa melupakan kita untuk solawat kepada Rasulullah. Ketika mana sekalipun kita berada, di dalam naik kereta, motor nak pergi kerja, ataupun di pejabat, di depan laptop, ataupun di urusan apa sekalipun pekerjaan, kita kerja bomba, kita kerja polis, ataupun kerja apa di seluruh penjawat kerajaan, ataupun kerja sawah, dia motong getah, ataupun di lapisan kerja kebun sekalipun, ataupun duduk di rumah, suri rumah ataupun sebagainya, kita kena jangan lupa solawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ni duduk di umat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimanakah kita nak ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kena banyakkan solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di mana-mana, kita ingat, kita solawat. Okey. Mana-mana pun kita berada, sebab solawat ni tak payah kita perlu ambil ayat semayang kita nak solat. Kalau tak ada ayat semayang pun kita boleh solawat. Ke mana pun kita solawat. Tapi janganlah solawat macam dalam tandas yang kita solawat tu. Tapi kita duduk di mana-mana pun kita solawat. Yang tempat-tempat yang najis, tempat apa tu, kita tak payah untuk letak, kalau nak solawat dalam hati. Saya dalam sejarah hidup saya tak pernah lagi bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sangat susah, dan kita dah cuba, saya dah cuba tapi tak dapat. Mungkin insya-Allah sebelum kita menghembuskan nafas terakhir di dunia ni, saya ingin nak bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, ataupun yaqadah sendiri bertemu dengan Rasulullah secara jaga. Benda mimpi bertemu Rasulullah tak mustahil. Secara jaga duduk berdua-duaan dengan Rasulullah, ada Rasulullah hadir, kita pun ada, itu pun bukan mustahil, boleh berlaku. Dan benda ni telah mujarab terbelaku pada ulama-ulama dulu, wali-wali Allah dulu. Satu kisah atas diri saya sendiri di Malaysia. Dulu saya berada di pondok Baba Khairul Anwar. Saya suka memakai jubah, ikut cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usahakan solawat dan sebagainya. Tapi tak dapat lagi bermimpi bertemu Rasulullah. Ketika saya belajar seterusnya, selepas tu saya belajar di Johor, di Jorak, pondok juga, saya tak dapat lagi. Saya usaha, saya tak dapat bermimpi bertemu Rasulullah. Teringin saya kita nak bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lepas tu saya datang ke luar negara, ke Yaman. Allah Subhanahu Wa Taala bagi izin kepada saya untuk dapat menjejaki bumi para anbiya, para aulia. Mungkin insya-Allah kalau kita usaha, kita dapat. Saya meyakini macam tu lah. Lepas tu kita nak bersolawat bertemu Rasulullah, dan di samping itu belajar ilmu. Jangan kita nak tumpu untuk solawat, tapi tetap kita kena solawat, kan. Okey, waktu tu saya nak satu amalan, saya cuba buat. Saya cuba buat satu amalan tu. Masa saya di Huraidah tu kan, di tempat ni, saya cuba untuk bersolawat pada si puasa selama 3 bulan, sebab kita nak jumpa orang hebat, jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena buat satu benda yang paling hebat sekali untuk dalam ibadat ni, untuk nak kena bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, masa saya di Huraidah tu, waktu tu, tapi di dalam satu Hadramaut ni, dalam Hadramaut jauh sikit daripada Tarim, dalam 3 jam saya belajar di sana. Okey, pada bulan Rejab ni, sekarang ni kita berada bulan Rejab, banyak aktiviti dan banyak amalan di bulan Rejab yang saya tak cerita lagi dalam video ni. Saya menceritakan masa saya di Huraidah pada bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Kita sekarang ni mendekati bulan Ramadan tau. Kita kena bersedia untuk nanti kita nak berpuasa dan kita nak sambut Ramadan Al-Mubarak. Saya nak ceritakan pada waktu tu, masa saya berada di Huraidah, saya bulan Rejab, Syaban, Ramadan, saya cuba puasa 3 bulan berturut-turut. Waktu tu masih kuat, mana ada usia muda, 3 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Hari raya kena buka lah. Itu haram kita berpuasa pada hari raya. Okey, 3 bulan betul-betul.
Jadi bulan pertama jangan dekat-dekat dengan raya, dekat dengan raya kalau kita puasa tak boleh tu. Okey, tapi saya puasa 3, dan setiap kali saya bulan Rejab saya akan solawat sebanyak 4,000 kali. Tak silap 4,000 kali. 4,000. Lepas tu ni amat yang saya cuba buat, benda yang saya cuba buat, yang saya nak ceritakan anda semua. Mungkin anda boleh dia buat juga kan. Boleh beramal juga yang ilmu yang saya bagi ni yang saya cuba sendiri. Rejab saya puasa selama sebulan. Saya buat solawat selama 4,000 satu hari 4,000. Tu pun susah bagi saya. Solawat saya tulis dekat buku kecil, tulis. Saya tingkatkan lagi pada 6,000 kalau tak silap. Saya tingkatkan lagi 6,000, dan bulan Ramadan saya tingkatkan lagi selama 7,000 atau 8,000 tak ingat. Tapi memang saya buat tu, ni kisah dia masa 6 tahun lalu lah. 6 tahun ataupun 7 tahun lalu saya buat saya buat apa solawat tu selama 3. Saya sebenarnya masa saya mula nak masuk je bulan Rejab, saya niat satu benda. Sebab bumi ni bumi para awliya, para barakah. Saya nak satu benda. Saya nak bermimpi dengan Rasulullah. Tu je saya nak. Saya nak bermimpi dengan Rasulullah sallallahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tu saya buat amalan tu. Banyak halangan waktu tu, orang suruh buka puasa lah, ada Malik Nuri, saya sabar kan ketika tu. Okey, saya dah berjaya selama 3 bulan berturut saya solawat. Saya nak dalam saya solawat dan saya berpuasa selama 3 bulan untuk apa tu? Untuk Rasulullah, untuk baginda Rasulullah. Saya buat tu untuk niat saya nak bermimpi bertemu Rasulullah. Tetapi malangnya saya tak bermimpi, sebab saya tahu saya ni seorang maksiat, orang yang biasa dalam maksiat lagi. Bukan kita orang baik, bukan orang kita kuat dengan bangun malamnya berzikir sebelum ni kan. Jadi mungkin Allah SWT tak bagi pada kita, sebab orang Rasulullah nak hadirkan ruh suci, ruh mulia tu kepada orang yang betul-betul taat dengan perintah Allah SWT, orang yang kuat. Tapi tak mustahil dia akan bagi ke pada orang kafir, orang apa semua, untuk dia tunjuk jalan kepada orang. Ada pernah kisah tunjuk jalan kepada orang kafir, tiba-tiba orang kafir tu masuk Islam. Ada ke orang macam tu pun Rasulullah bagi, Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Ni tergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya yakini diri saya ni bukan baik, dan mungkin saya tak akan mendapat bermimpi bertemu Rasulullah. Jadi saya pun okey, tak apalah. Tiba-tiba takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya bermimpi saya berada di makam Imam Nawawi bukan, di Masjid Nabawi. Saya bermimpi saya tidur di Masjid Nabawi. Saya bermimpi setelah Ramadan, hari raya, selepas tu saya bermimpi saya berada di makam di Masjid Nabawi di Madinah. Saya tidur dalam masjid tu. Bila kita dalam keadaan tidur, kita kena ambil sembahyang apa semua. Saya tidur di situ. Tiba-tiba saya bangun. Ini Masjid Nabawi. Aku kena tidur ni. Aku kena tidur di sini. Sebab tak kira akan bermimpi Rasulullah. Sebab saya bayangkan kita kena bermimpi tidur untuk mimpi. Saya tak tahu waktu tu saya tengah bermimpi. Saya pun tidur. Padahal saya boleh jalan sampai depan sikit, jumpa makam Rasulullah kan. Sebab itu kan Masjid Nabawi. Tapi saya tak buat begitu. Saya memang ingat sampai sekarang. Saya tidur pula. Sampai tidur saya terjaga. Tapi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah usaha selama 3 bulan betul-betul, susah payahan kita buat benda tu, dan kita solawat benda tu penuh dengan ikhlas. InsyaAllah hanya Allah Ta'ala dia yang tahu yang kita buat tu. Tiba-tiba Allah takdirkan saya, tanpa tak semena-mena, saya pergi ke
Madinah. Dengan tak ada wang, tak ada duit, tak ada apa, saya pergi ke Madinah Munawwarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana waktu tu saya sebelum haji, saya pergi buat haji. Ketika ni bukan saya tipu anda semua yang melihat video ni. Saya boleh tunjuk bukti sekejap lagi yang saya pergi buat haji. Saya tersenarai dalam 40 pelajar yang disenaraikan dapat pergi buat haji pada ketika tu. 40 orang. Waktu tu ada orang Thailand ada 4 orang, orang Britain ada 6 orang, tak ingat. Tapi di rata-rata negara. Tapi saya ni antara orang ketujuh pelajar Malaysia yang boleh pergi. Waktu tu tersenarai nama 400 orang di Yaman ni. Tapi yang dapat pergi 7 orang pelajar Malaysia. 7 orang. Tapi gabungan semua pelajar-pelajar lain seluruh Yaman ni hanya 40 orang. Di banyak lagi negara-negara yang lain lah. Britain ada orang Amerika kot yang belajar di Darul Muzaffar ataupun di yang ada di Yaman ni yang sebagai seorang pelajar didapat boleh kan untuk pergi ke buat haji waktu tu. Waktu tu haji yang terakhir untuk setelah perang. Waktu tu 2014 saya pergi. Saya teringat balik, oh ni yang kisahnya aku solawat selama 3 bulan dan puasa 3 bulan dan aku solawat 3 bulan. Inilah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kerana kita solawat dengan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pintu gerbangnya Allah untuk kita ketuk, buka nak sampai yang pada Allah. Kan? Jadi Allah Ta'ala tahu kata kita buat ni untuk solawat untuk kekasihnya Allah. Ya Allah Ta'ala sampaikan saya tak payah mimpi, saya terus sampai ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tunjuk bukti saya ada satu saya nak tunjuk okey, saya nak tunjuk satu bukti bahawa saya ada satu kad. Ini kad name tag lah untuk saya nak sampai ke sana. Tapi ada surat menyurat apa semua. Tapi yang saya sekarang dah 7 tahun ataupun 7 tahun yang berlalu, saya tak ada lagi benda apa. Saya dah tak tahu buang mana. Tapi satu tu saya ingat, saya ada lagi. Panjang kisahnya masa saya duduk di Mekah tu selama 20 hari kot. 20 hari atau 19 hari ya. Sekejap lah pergi tu sebab tapi dah buat amalan haji semua dah cukup. Okey. Panjang tu mungkin video lain pula saya akan ceritakan benda tu. Macam mana perjalanan saya di tanah suci sana kan. Tapi nak menceritakan keajaiban solawat tadi tu. Okey, saya akan tunjuk kepada saya akan cari satu name tag tu. Saya nak tunjuk kepada anda saya bukti saya pergi sana. Sekejap. Okey, ni dia. Ni apa name tag saya pakai masa saya pergi buat haji. Ni pada 7 tahun lalu 2014. Okey, tengok. Tu dia tu. Okey, boleh tengok ah. Okey, ni boleh tengok. Ni gambar saya. Ni lambang kerajaan. Ni lambang kerajaan Yaman. Haji ajnabi, haji orang yang bukan Malaysia, bukan negara Yaman. Okey, tu Muhammad Nazir bin Abdul Ghani. Raqam jawaz saya Malaysia tu. Saya orang Malaysia. Taifirah haji dan umrah. Ini adalah pas visa untuk haji dan umrah. Pergi dengan jamaah. Ni ketua kami, benar musyrif ketua yang bawa. Araf Mahfuz. Rakam telefon musyrif ketua ni. Tu dia. Ni kad yang masa saya pergi buat haji dulu itu. Inilah yang dapat saya nak bukti kepada anda. Ni gambar saya. Masih handsome waktu tu. Awak gambar ni tu apa nampak? Tu dia gambar saya. Okey. Kita
Oh, sangkut. Apa itulah yang anda lihat tadi tu adalah satu name tag saya, kad saya yang kad seorang pelajar untuk saya pergi dari Yaman ni ke Malaysia, dari Yaman ni ke Arab Saudi untuk mengajarkan haji. Membukti saya kerana keajaiban solawat saya boleh pergi buat haji waktu ketika 2014 tu. Okey. Dan saya akan menceritakan sedikit pada anda semua siapakah figura-figura yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Iaitu salah seorangnya saya akan cerita Baba Khairul Anwar, iaitu tuan guru saya sendiri di pondok Kedah, Bukit Gajah Toyak. Nama pondok tu Darul Muhajirin. Beliau bermimpi pada ketika dia nak mengarang kitab, selepas dia mengarang kitab nama-nama Allah, tapi setelah tu dia mengarang kitab nama Rasulullah. Dalam kitab ni dalam bahasa Arab, bukan kitab biasa. Dan Baba Khairul Anwar ni seorang yang alim, seorang yang warak, seorang yang hebat dan seorang amalan yang hebat. Dan saya tengok sendiri orang yang nak bermimpi bertemu Rasulullah bukan orang calang-calawang. Orang kehidupan dia tu kehidupan yang soleh, kehidupan yang tak pernah kenal Siti Nurhaliza, tak pernah kenal orang hebat, orang macam orang hebat perfilman lah apa semua, lepas tu Harry Potter lah apa semua, dia tak pernah. Iron Man ke tak pernah kenal untuk kehidupan dunia. Dia mengarah kepada kehidupan akhirat saja. Tu orang macam tu kehidupan dia dengan Al-Quran, penuh dengan ibadat. Jadi orang macam tu mudah untuk bermimpi dengan Rasulullah. Dan beliau setelah letih malam tu tidur, untuk dia tak tulis lagi tentang kitab tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tulis selain nama Muhammad, Ahmad, nama-nama yang lain lagi. Jadi beliau tidur dan bermimpi bersama Rasulullah. Dan mimpi bersama Rasulullah. Dalam tidur dia, setelah dia baru dia nak tulis tu, dia ngantuk tidur, Rasulullah senyum kat dia. Orang yang kita teringin sangat nak jumpa. Jadi Rasulullah siapa yang tak nak jumpa kan, mimpi kan. Dan Rasulullah bukannya senang untuk datang dalam mimpi kita. Jadi dia datang mimpi tuan guru ni. Tuan guru tu nangis kerana gembira, seronok. Dan esok tu dia tulis dengan senang hati tentang nama-nama 100 ke 1000 nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada nama Muhammad. Gitu. Dan satu lagi dia mimpi yaqadhah sendiri. Dia bukan mimpi, dia bertemu secara nyata di Madinah. Dia cerita kat saya sendiri. Masa saya dengar dia cerita di Madinah tu, dia tengah kerja anak-anak dia, sibuk kerja anak, tak sempat untuk nak tengok makam tu kan. Tapi kebetulan ada orang ramai ke makam tu terbuka, dan Rasulullah pun bangun makam tu. Tak tahu jalan macam mana, tapi ni yaqadhah yang jadi pada tuan guru ni yang diceritakan. Dan terus Rasulullah senyum pada tuan guru. Itulah satu tu yaqadhah. Dan tuan guru nangis ya. Yaqadhah, orang hebat yang menjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni tak mustahil pada orang-orang biasa jumpa Rasulullah. Kerana orang kafir sendiri pun boleh jumpa Rasulullah. Tentu lah, tapi kita kena melakukan amalan sikit untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan satu lagi, Kiai Zaini yang makruf, dia pergi ke makam waktu zaman tu, makam dia boleh buka lagi. Dan waktu tu dia cakap sendiri, dia punya papan tu tergerak dan Rasulullah bangun. Waktu tu dia ingat lagi, dia kata dengan hidung dia lam alif ke macam mana, memang handsome lah. Tak ada orang yang handsome macam Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga ini pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang pernah jumpa yang dalam pengamatan yang saya tahu. Lepas tu Habib Ali Batu Pahat pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Batu Pahat jumpa secara yaqadhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu datangnya Habib Buya Maliki di Mekah, datang ziarah beliau berada di waktu tu di Batu Pahat, dan beliau dah wafat. Batu Pahat, rumah dia rumah sewa. Dia sangat masya-Allah warak, alim, dan rumah dia pun dia sewa. Paku pun dia tak bagi di dinding sebab tu rumah sewa, dia cakap. Okey, beliau pun, dan besok tu Buya Maliki, seorang orang hebat di Mekah, ulama hebat, tersohor. Dia datang di rumah beliau, dan rumah beliau dia sangat zuhud, duduk rumah biasa je, rumah sewa aja. Dia tak beli rumah, dia tak bina rumah pun. Dan dia cakap kat Habib tu, kalau nak jumpa Rasulullah, tunggu besok. Lepas tu dia datang besok tu, dia tunggu sampai besok. Tiba-tiba Rasulullah datang wujud nyata bersama mereka bertiga. Waktu tu bila keluarnya
Buya Maliki terus nangis kerana senang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu figura yang ketiga yang saya penuh perasan, kata pernah mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan satu lagi yang pelajar UIA yang pernah mimpi Rasulullah, yang dikatakan nama dia Syarlini atau apa tu, nama dia pernah memimpi Rasulullah. Dia katanya dia penyakit, dia sembuh dari penyakit yang orang panggil apa, dari 4 menjadi daripada orang panggil stroke, bukan stroke, apa tu, penyakit apa tu, tapi lain kali kerana kehadiran Rasulullah meniupkan di tu jasad dia terus sembuh. Tapi amalan dia mengingatkan Al-Quran dalam diri dia 30 juzuk. Dia hafal dengan jiran sebelah rumah dia yang ustaz tu. Dia hafal contoh ustaz tu, dia hafal, dia contoh. Tapi ni yang cerita ni sahabat dia, ni viral pada ketika dulu. Dan orang yang viral tu pun bukan dia, sahabat dia yang cerita. Mungkin anda semua tahu, nanti kita komen di kolom di bawah ni. Tapi okey, tu yang saya tahu banyak orang tengok video ni dia tak pernah komen, dia dengar saja, tak apa, tak ada masalah benda tu kan. Okey, terima kasih kerana anda mendengar ni kan. Okey, dan dia tu yang saya perasan, orang yang mimpi benda ni tak mustahil pun memimpi bertemu Rasulullah. Itulah. Dan kalau satu lagi, orang kalau Maulid Nabi SAW yang dikarang Maulid tu, dia ada kitab Maulid Nabi, kita Syahutuhu Maulid beliau Lamia, dikarang oleh Habib Omar. Dia Lamia, Libai, Tentun Durur, mereka tu semua orang hebat yang bila karang kitab tolawat Maulid pada baginda Rasulullah SAW, memang bukan jalan-jalan orang, dan akan dihadiahkan oleh Allah, sesuatu yang hebat bukan biasa orang boleh buat macam tu. Dan saya pernah sekali ada satu kisah, saya balik di Malaysia pada 2014, dipanggil oleh abang untuk buat satu bacaan di kedai dia, sebab kedai dia macam orang tak nampak, macam ada orang buat sihir macam tu. Tapi saya tak tahu nak baca apa. Saya fikir aku tak boleh, tapi aku dah balik dari Hadramaut, orang berhajat pada kita kan. Lepas tu saya bawa, saya minta kat abang saya sejadah untuk di kedai dia, buka kedai kek di kedai dia. Saya pergi duduk kat situ, saya baca satu amalan buku Maulid Nabi Darul Lamia yang pernah saya baca di Johor, dan Darul Lamia terkenal di Malaysia kan. Lepas tu saya baca itu tak sampai sekerat kan, orang dah berdatangan banyak di kedai dia. Okey, itu yang menunjukkan bahawa bukan kita yang orang bagus, tapi kerana kita baca solawat di dalam buku solawat Maulid tu. Itulah banyak orang yang tak suka dengan buku solawat Maulid kan. Tapi benda tu ada rahsia yang tersimpan di situ, sebab tu solawat Maulid yang tercipta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pencinta Rasulullah SAW. Jadi orang panggil apa? Satu benda saya nak nasihati pada anda semua, bahawa kalau pun kita tak suka pada hal baik ni, tapi kita kena jaga satu benda. Jagalah, sebab dia tu adalah susu galur Rasulullah SAW. Jangan kita hina dia, hina di para ahli keluarga Rasulullah. Jadi kita sangkut dengan kita tak suka pada Rasulullah. Jadi jangan sebut tu. Jadi kalau tak suka, diam je. Jangan kita hina, jangan keluar dari lidah kita hina para habaib tu. Habis kita jadi benda tu benda dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melanggar orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta, itu baginda Rasulullah, keturunan Rasulullah. Itu ada masalah di sudut tu. Sebab tu kan keturunan Rasulullah, yang siapa saja melawani para wali Allah, tambah lagi Rasulullah, tu Allah Taala akan memerangi dia juga. Tak tahu dia Allah Taala perangi kita jadi masalah dalam hidup macam-macam tuan. Ada orang yang menyakiti masa dia datang sini, ke Zambal, datang sini, dia nak buat benda dia buat benda yang macam dia cakap benda ni khurafat khurafat di Zambal, kata macam menyembah. Kan benda ni benda ahli keturunan Rasulullah banyak di sini. Jadi dia kata di sini banyak sembah benda yang tak elok disembah, macam menyembah kubur, sembah semua tuan. Padahal kita bukan pergi sembah kubur, macam kita baca Yasin atau semua, bukan ada benar cium kubur tu. Okeylah. Tapi dia buat benda tak elok. Lepas tu seorang Habib ni bagi tahu dia, kata kamu hidup kamu akan tenang satu hari nanti, kamu buat ikut suka kamu. Kira kamu nak buat apa pun terserah. Lepas tu dia dah tu hari dia bila balik daripada tempat dia tu, dia tak ingat orang Malaysia tak ingat. Hidup dia takkan tenang.
macam-macam berlaku ni. Sebab dia memusuhi ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau kita tak suka dengan ahli keluarga Nabi, lepas tu kita diam je. Jadi sebab tu bertangkut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin saya nak bagi tahu di sini, kita kena banyak salawat kepada Nabi, kita kena ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya-Allah saya akan ceritakan tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak lagi ya. Seseronok cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tak layak untuk nak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya ceritakan tadi tu supaya jadi pengajaran pada anda yang mendengar video ni kan, apa tentang solawat, kelebihan solawat, mimpi-mimpi para ahli soleh tadi kan, orang dekat-dekat dengan orang soleh. Lepas tu kita kena banyak ni kita dekat Ramadan, kita kena banyak melakukan solawat, menyebut solawat ni kita boleh sebut walaupun kita tak ada ayat semayang sekalipun, kita boleh sebut. Okey, sekadar tu je video yang saya buat, dan saya berterima kasih kepada anda sehingga anda lihat sampai habis video ni. Itulah hadiah saya yang saji kepada anda, untuk anda dengar, boleh anda beramal. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ni menjadi barakah, bermanfaat pada anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah untuk anda melihat video-video saya yang seterusnya lagi. Assalamualaikum.